嗨，同学们，今天又来到了 Mr. 用的 channel 了啊。OK，今天 Mr. 用呢会来讨论一下 Chapter Two，OK，Form Five Bab 2的那一个 objective question。OK，hari ini cikgu Yong akan ajar atau bincang yang bab 2, OK, tingkatan 5 bab 2 punya objektif, soalan objektif yang pernah keluar dalam SPM, OK, yang pernah keluar dalam SPM punya past year question lah, OK. So first kita tengok soalan 6 ini ya. Apakah kesan dasar pentadbiran British di tanah Melayu pada awal abad ke-20? Okay. So kita ini mesti nak hafal lah. Okay. Ada apa kesan pentadbiran British di tanah Melayu? Mesti dapat ibunya. First, mereka pembukaan bandar baru. Adalah bertambahan buruh asing, ini pun ada. Pengenalan pendidikan vernacular, ini pun ada. Okay, kita semasa British pemerintah negara kita ada sekolah Cina, sekolah Melayu, sekolah Inggeris, sekolah India. Okay, and then peningkatan taraf hidup penduduk tempatan, ini mesti tak ada. Okay, so jawapan soalan 6 ialah 1, 2, dan 3. Okay, and then next one. Apakah gerakan Islam boleh berkembang di negeri-negeri Selat? Okay, kenapa? Kerana dia ada sekatan undang-undang. Okay, dia ada sekatan undang-undang, bukan tak ada tentangan agama. Okay, jawapannya adalah dongki. And then soalan 8. Apakah majalah di atas penting ketika? Okay, ada pengasuh 1918, majalah Guru dan Bulan Melayu. Ini semua ialah sebelum peperangan dunia 2. So inilah mereka nak buat majalah ini untuk meningkatkan kemajuan bangsa. OK， 为了提升那个种族的那一个繁荣。OK， 并不是讲要我们尊重宗教，没有了。OK， 我们还在法律上也是没有。OK，so jawapan ialah C. OK， meningkatkan kemajuan bangsa. And then next soalan. Okay, pada Julai 1975, mesyuarat antara Datuk Maharaja Rela dengan pembesar-pembesar Melayu di Durian Sepatang. Okay, ini Datuk Maharaja Rela kira kat mana? Kira kat Perak. So you guys mesti faham. Okay, kalau you nampak ini Datuk Maharaja Rela, dia berada di Perak. Okay, ini Datuk Maharaja Rela, dia pernah buat satu perkara yang sangat hebat, ialah dia membunuh J.W. Bush. Okay, peristiwa di atas berlaku di negeri Perak. Okay, apakah kesan peristiwa tersebut? Kerana dia pembunuhan J.W. Bush. Okay, ini you guys mesti hafal lah. Okay, and then next one, Haji Abdul Rahman Limbong. Okay, you guys tengok ini Limbong, ini ialah tokoh di mana? Tokoh di Terengganu. Okay, tokoh di Terengganu dalam memimpin penduduk tempatan Kuala Telembung, Terengganu menentang British. Okay, kenapa dia nak menentang British? So you kan mesti hafal juga kerana British dia sudah menghasilkan satu peraturan, ialah peraturan tanah. Okay, iaitu tidak membenarkan mereka penduduk yang boleh buka tanah sesuka hati。OK， 只有这个 British 他下一个 law， 就是不可以给那边的人，那边的人民随便去开发土地，所以这个导致这个 Limbong 呢很不爽。OK，so kita tengok itu soalan mengapa penentangan itu dilakukan. OK， mengapa Limbong dia nak menentang British? Kerana pengenalan peraturan tanah. OK, kerana selepas ini peraturan tanah dikenalkan, itu Limbong dia sudah tak boleh buka tanah sesuka hati. So mereka nak menentang British. So jawapan ialah B, boy. Okay, and then next soalan. Okay, juara 2 menunjukkan tokoh tempatan yang telah menentang kuasa British pada abad ke-19. Okay, saya independent. Okay, ini lagi cerah. Okay, so kita ada Rentak dan Mat Saleh. Okay, Rentak kat Sarawak, Mat Saleh kat Sabah. So, soalan dia tanya, apakah penentangan tersebut berlaku? Okay, kenapa mereka nak menentang British? Kerana pencerobohan kawasan. Ini betul. Okay, B dia cakap apa? Penghapusan sistem penghambaran, ini tak ada. Okay, ini ialah kat Perak punya. Okay, peningkatkan kemasukan imigran, ini pun tak ada. Pasangan membayar ufti, ini ada, tapi ini ialah kat
mana? Kat Nanning punya. Okay, ini bukan kat Sarawak dan Sabah. So jawapan 11 ialah A, Apple. Okay, pencerobohan kawasan. So kita tengok next soalan Okay, dialog di bawah mungkin berlaku di Nanning. Okay, sekarang dia sudah cakap di Nanning Nanning. Okay, Dok Said. Okay, Dok Said dia tanya apa? Okay, Dok British minta cukai Okay, berapa banyak? 1/10 daripada hasil kita. Okay, jangan bayar walau sedikit pun. Okay, so ini Dok Said dia cakap dia langsung tak mau bayar ufti kepada British. Okay, apakah tindakan British setelah arahannya diingkari? Okay, so selepas Dok Said dia enggan membayar ufti kepada British. So British buat apa? Mesti perang dengan dia lah. Okay, menduduki Nanning. Okay, jawapannya lah A dia tak ada membunuh Dok Said, dia ada merampas hasil penduduk pun tak ada memula wilayah Nanning. Okay, hanya menduduki Nanning. Okay, so dalam part 2 ini banyak ada cerita-cerita. Okay, setiap negeri pun ada cerita. So korang mesti hafal baik-baik lah. Okay, okay. Selain ini negeri-negeri kita pun ada ini kaum muda. Okay? Apakah idea yang diketengahkan oleh kaum muda pada awal abad ke-20? Okay? So kaum muda ini ialah terhadap agama Islam punya. Okay? So dia untuk penjanaan ajaran Islam untuk kemajuan. Okay? Atau benar-benar negara yang berdekatan belum ada lagi. Ini masih awal lagi penubuhan syarikat kerjasama tak ada, memelihara tradisi bangsa pun tak ada lah. Okay? Kalau korang hari ini tengok kaum muda, mesti ada berkaitan dengan ajaran Islam punya. So jawapannya lah A ya. Okay, kita tengok next soalan. Okay, majalah guru. Okay, ialah satu majalah lah. Okay, memainkan peranan yang penting dalam memajukan bidang pendidikan pada awal abad ke-20 di tanah Melayu. Apakah isu yang difokuskan dalam majalah tersebut? Okay, so kita tengok ini majalah guru atau apa yang sangat fokus pada masa ke-20 abad. Okay, menghargai warisan bangsa. Ini macam tak betul memperjuangkan hak wanita ini tak ada. Okay, memajukan bidang kesusasteraan. Ini ada. Mengenalkan nilai murni masyarakat tak ada. Okay, so you guys berarti hafal lah. Majalah guru dia ialah memajukan bidang kesusasteraan. Okay, ini ada berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pelajaran. Okay, tak ada hak wanita, tak ada warisan bangsa, tak ada. Okay, and then next soalan. Pantun berikut mengambarkan kedudukan pembesar di Perak semasa penjajahan British. Okay, ini berlaku kat Perak punya. Okay, buah pala dari Makassar jatuh sebiji ke dalam tulang, diberi benceng kepada pembesar, jawatan diwarisi turut hilang. Okay, bagaimanakah para penduduk tersebut berusaha untuk mengembalikan hak mereka? Okay. Sini ada cakap, okay, jawatan diwarisi turut hilang, sudah tak ada kuasa, okay, kuasa untuk dalam itu politik, okay. So bagaimanakah pembesar nak ambil balik, okay? So mengadakan kerjasama dengan orang Bugis ini tak ada, langsung tak ada cakap menghapuskan sistem pemilikan hamba ini pun tak ada, memperkukuhkan sistem pentadbiran tradisional ini pun tak ada, berjuang untuk menolak campur tangan barat ini ada, okay? Kerana masa tu British mereka sangat suka campur tangan dalam orang tempatan Perak. Okay, so sekarang orang tempatan Perak, okay, seperti itu pembesar Perak, mereka nak menentang atau menolak itu campur tangan Barat, iaitu British lah. Okay, so jawapan ialah Tongki ya. Next soalan. Apakah kesan kesengsaraan berikut terhadap penduduk tanah Melayu? Kesengsaraan hidup semasa pendudukan Jepun. Okay, kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan, kekejaman pentadbiran. Okay, so jawapan apa? Kesan, okay? 有什么后果? Okay, mendapat bantuan luar tak ada, menolak berkuasaan kuasa asing. Ini macam ada, menyerahkan nasib kepada penjajah. Ini mesti tak ada lah. Membentuk sistem politik tersendiri pun tak ada. Okay, so jawapannya lah B. Okay, kerana semasa pendudukan Jepun itu Jepun mereka sangat sengsara. Okay,
yang penduduk semasa dalam Jepun tak ada apa, tak ada makanan, tak ada ubat-ubat, okey, pentadbiran pun sangat kejam. So rakyat-rakyat tempatan, penduduk tempatan mereka sudah faham, okey, sudah sedar mereka nak menolak penguasaan kuasa asing seperti Jepun ataupun British, okey. Ini ialah kesanah. So kita tengok next soalan. Okey, apa berikut digunakan oleh kaum muda, okey, sebagai wadah perjuangan mereka di tanah Melayu pada tahun 1930-an. Okey, ada Al-Iman, Neraca Saudara, okey. Apakah isu yang dimuatkan oleh apa tersebut, okey? So korang mesti faham, okey? Yang ini semua apa-apa lah, mereka mengkritik kelemahan raja, okey? Jawapannya lah B, okey? Kerana masa tu kuasa-kuasa raja memang lemah, okey, tak ada kuasa, okey. Banyak kuasa sudah dikuasai oleh British. So masa tu kaum muda mereka buat apa ini untuk mengkritik kelemahan raja, okey, mesti hafal dalam otak, okey, kerana ini soalan sangat suka keluar dalam SPM punya, okey. Okey, next soalan. Pada abad ke-20, kegiatan bersatuan di Sabah tidak menonjol. Okey, kenapakah keadaan tersebut berlaku? Okey, Sabah kenapa kegiatan politik mereka tidak menonjol? Kerana mereka tak ada jalan raya, okey, tak ada pengangkutan. So, jawapannya lah bila kelemahan sistem perhubungan. Okey, masa tu Sabah belum lagi maju lagi. So, kelemahan sistem perhubungan. Okay. And then next soalan. Raja berikut menerangkan perubahan jawatan Tok Jamkut di Kelantan. Okay, Tok Jamkut okay, yang banyak itu misai punya. Okay. Pada tahun 1915 dia sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa dia boleh menjadi Perdana Menteri? Okay. Kerana dia berjaya menawalan pasir putih, okey, penawanan pasir putih, okey. Masa tu mereka berjaya menentang British and then berjaya menawan pasir putih. So dia boleh menjadi Perdana Menteri. Jawapannya ialah C okey, jawapan ialah C. Okey, soalan 20. Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad, okey, part 1 Anak Mak Lela Gila, Putera Gunung Tahan. Okey, apakah persamaan tema dalam novel tersebut? Okey, kita tengok ada apa jawapan boleh okey, menghargai warisan bangsa, macam tak ada. Menghargai sumbangan tokoh tak ada. Kepentingan pendidikan moden tak ada. Cinta akan tanah air ada. Okey, so yang soalan 20 jawapannya ialah Tongkilah. Okey, cinta akan tanah air. Okey. So, sekarang Cikgu Yong akan stop pada sini. Kita akan sembang lagi, okey? Soalan yang berikut dalam next episode saya, okey? So, kita jumpakan next episode okey? Kalau korang suka video saya, boleh subscribe channel saya dan juga like and share video saya, okey? Terima kasih banyak-banyak, okey? Thank you, 再见。我们下一期再见OK，如果你们喜欢我的 video，记得 like and share，还有 subscribe 我的频道，谢谢